Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala hendaknya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan masuk pula pada siri daurah sifat 20, pada siri yang keempat, insya-Allah, yang mana pada kali ini kita akan membincangkan tentang pengertian makrifah. Apakah yang dimaksudkan dengan makrifah? Baik, jadi sebelum kita nak bincang tentang makrifah, sekali lagi saya nak ulang kaji sikit, iaitulah tentang topik utama yang perlu kita kena ketahui sebelum kita nak mendalami akan sifat-sifat Allah, iaitulah kita nak ulang kaji balik tentang maksud hukum akal. Jadi seperti mana yang kita ketahui bahwasanya hukum akal itu iaitulah hukum yang kita putuskan dengan menggunakan akal. Itu maksud kata hukum akal. Hukum yang kita putuskan dengan menggunakan akal, yang mana akal itu adalah merupakan satu alat untuk kita dapat menghukum. Yang mana akal ni digunakan untuk kita dapat berfikir. Bila kata kita berfikir dengan akal kita, maka kita dapat menghukum dengan akal kita. Jadi persoalannya, kita nak hukum apa dengan menggunakan akal? Iaitulah yang pertamanya, kita menghukum dengan mesti. Atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-wujub. Al-wujub maksud dia mesti. Jadi kita menghukum dengan akal kita, menghukum apa? Dengan mesti. Kita nak menghukum mesti itu pada apa? Iaitulah pada perkara yang wajib pada akal. Apa dia perkara yang wajib pada akal? Ulama ta'rifkan, iaitulah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Iaitulah perkara yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan ketiadaannya. Akal tak boleh nak berfikir kalau kata benda tu tak ada. Sebagai contoh, segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia segala sifat yang wajib bagi Allah? Secara umumnya sifat yang wajib bagi Allah itu tak terhingga banyaknya. Namun yang wajib kita kena ketahui secara tafsil itu iaitulah 20 sifat: wujud, qidam, baqa, seterusnya sampailah kaunuhu mutakalliman, yang mana semua sifat itu adalah sifat yang wajib pada akal. Jadi bila kata sifat yang wajib pada akal, iaitulah perkara yang akal tak boleh nak gambar kalau Tuhan tak ada sifat wujud. Akal tak boleh nak gambar kalau kata Tuhan tu tak ada sifat qidam. Akal tak boleh nak gambar, tak boleh nak bayang, tak boleh nak fikir kalau kata Allah Ta'ala itu tidak ada sifat baqa, dan seterusnya. Bila akal tak boleh nak bayang semua tu, tak boleh nak gambarkan semua tu, maka kita dapat menghukum dengan akal kita. Kita menghukum apa? Mesti Allah Ta'ala itu ada. Mesti Allah Ta'ala itu sedia. Mesti Allah Ta'ala itu kekal. Dan begitulah segala sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, yang kedua, kita nak menghukum apa dengan akal kita? Yang keduanya, kita nak menghukum dengan tak terima. Kita nak menghukum dengan akal kita, iaitu kita menghukum tak terima. Tak terima ni macam mana? Tak terima apa?
Iaitulah tak terima pada segala perkara yang mustahil pada akal. Apa dia perkara yang mustahil pada akal? Iaitulah ulama mentakrifkan mustahil pada akal itu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Iaitulah akal tak boleh nak gambar, tak boleh nak bayang, tak boleh nak fikir kalau kata benda tu ada. Tak boleh nak bayang kalau kata benda tu ada, akal tak boleh nak bayang, tak boleh nak terima. Sebagai contoh apa dia? Sebagai contoh segala sifat yang mustahil bagi Allah. Nah, Allah Ta'ala itu tak ada, Allah Ta'ala itu baharu, Allah Ta'ala itu binasa, Allah Ta'ala itu semacam dengan yang baharu. Yang mana semua itu adalah perkara yang mustahil pada akal. Bila kata semua tu perkara yang mustahil pada akal, ini akal tak boleh nak gambar kalau kata benda tu ada, maka kita menghukum dengan akal kita. Kita menghukum apa? Kita menghukum tak terima. Tak terima itulah yang dikatakan sebagai hukum akal. Tak terima itulah yang mana dalam bahasa Arabnya disebut sebagai istihalah. Istihalah, iaitu tak terima. Tak terima Allah Ta'ala itu tak ada. Tak terima Allah Ta'ala itu baharu. Tak terima Allah Ta'ala itu binasa dan sebagainya. Segala sifat yang mustahil bagi Allah. Maka tak terima itulah, yang itulah kita menghukum dengan akal kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menghukum dengan apa? Dengan akal kita. Kita menghukum dengan boleh. Yang ketiga, kita menghukum dengan boleh terima. Boleh itu dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-jawaz. Apa maksud jawaz? Iaitulah boleh. Kita nak hukum boleh ni pada perkara yang macam mana? Iaitulah kita menghukumkan boleh itu pada perkara yang jaiz, iaitulah pada perkara yang harus. Mana dia perkara yang harus? Iaitulah ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Iaitulah perkara yang sah pada akal, yang ni boleh diterima pada akal. Ada pun tak apa boleh terima, tak ada pun boleh terima juga. Boleh akal ni bila boleh terima dua-dua, tak ada pun terima, ada pun boleh terima juga. Jadi bila mana dia benda yang boleh terima ada, terima tak ada, iaitulah makhluk. Yang mana sekalian makhluk ni semuanya adalah berasal daripada ada ke tak ada? Berasal daripada tak ada. Kemudian ada. Sekarang ni kita ada tak? Ya, kita ada. Kemudian kita tak ada pula. Bila dah kita tak ada, kita mati, kemudian kita ada balik tak? Ya, kita ada balik pula. Jadi bila mana alam ini, makhluk ni asal daripada tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada pula, kemudian ada pula. Maknanya kita menghukum dengan akal kita. Kita menghukum kata apa? Boleh alam ni ada, boleh alam ni tak ada. Boleh tu, maka boleh itulah yang dikatakan sebagai hukum akal pada pembahagian yang ketiga. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni akal. Jadikan kepada kita akal. Supaya apa? Supaya kita dapat menghukum pada tiga perkara. Kita nak menghukum dengan mesti pada sekalian perkara yang wajib pada akal. Yang kedua, kita nak menghukum tak terima pada sekalian perkara yang mustahil pada akal. Dan yang ketiga, kita nak menghukum dengan boleh pada segala perkara yang harus pada akal. Itu yang dikatakan sebagai hukum akal. Baik, jadi kalau orang kata hukum akal itu ada berapa? Hukum akal ada tiga. Yang pertamanya al-wujub. Apa maksud wujub? Mesti. Yang keduanya al-istihalah. Maksud dia apa dia? Tak terima. Dan yang ketiganya jawaz. Apa maksud jawaz? Iaitulah boleh. Baik, selesai kita bincang ataupun kita ulang kaji tentang maksud ataupun pengertian hukum akal. Kemudian kita masuk pula pada tajuk, iaitulah makrifah.
apakah yang dimaksudkan dengan ma'rifah. Jadi tuan-tuan, bila sebut kata ma'rifah, iaitulah mengenal. Maksud mengenal di sini apa dia? Iaitulah mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah tentulah dia mengenal akan Tuhannya, mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kata mengenal, kita nak kena mengenal Allah, baru sah iman. Orang yang tak mengenal Allah, tidak sah iman dia. Tetapi yang kata mengenal Allah ni, ada tak syarat-syarat dia? Ya, dia mesti ada syarat-syarat dia. Yang kata mengenal Allah, yang dikatakan ma'rifatullah, mesti dia ada syarat dia. Ada berapa syarat dia? Dia ada 3 syarat. 3 syarat yang utama. Kalau kita tak cukup syarat ni, maka kita tak dikira sebagai mengenal Allah. Bila kita tak dikira sebagai mengenal Allah, maka tidak sah iman kita. Bila tidak sah iman kita, apa jadi? Iman, lawan bagi iman, iaitulah kufur. Jadi kita bimbang takut di dunia, kita rasa kita ni beriman, tetapi di sisi Allah di akhirat kelak, Allah hukumkan kita sebagai kafir. Wal'iyadzu billah. Kita minta sungguh-sungguh perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan tidak sah makrifah kita. Kita tak pun dikira sebagai mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya tidak cukup 3 syarat utama ini. Mana dia? Yang pertama, yang pertamanya iaitulah i'tiqad jazim. Apa maksud i'tiqad jazim? Iaitulah pegangan yang putus. Apa maksud pegangan yang putus? Iaitulah yang yakin 100%, yang tidak ada sebarang keraguan walaupun sebesar habuk sekalipun. Mesti pegangan dia itu yakin. I'tiqad dia mesti jazim, mesti putus. Tak ada ragu-ragu walau sikit pun tak ada. Sebab itulah kita nak bagi i'tiqad kita jazim. Pegangan yang putus, mau tak mau mesti dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, kalau kita berada di dalam kejahilan, bagaimana kita nak i'tiqad jazim? Bagaimana kita nak ada pegangan yang putus, yang yakin 100%? Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama mesti pegangan yang yakin, iaitulah 100%, tak ada keraguan. Dan sekiranya ada keraguan, sekiranya ada keraguan, maka tidak sah makrifah. Tidak sah makrifah kita, maka kita tak dikira sebagai mengenal Allah. Maksud keraguan di sini macam mana? Bila sebut kata keraguan di sini, dia ada 3 peringkat, ataupun dia ada 3 tahap. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya syak, dan yang keduanya zan, dan yang ketiganya waham. Apa maksud syak, apa maksud zan, dan juga apa maksud waham? Bila sebut kata syak, iaitulah keraguan, ragu-ragu juga. Apa maksud zan? Zan pun kalau ikutkan ragu-ragulah juga. Maksud dia semacam lebih kurang keraguan juga. Apa maksud waham? Waham pun keraguan juga, ragu-ragu juga. Tetapi dia ada 3 tahap yang berbeza. Baik, kita ambil yang pertama. Keraguan yang pertama iaitulah syak. Apa maksud syak? Iaitulah ragu-ragu, yang mana keraguannya itu 50-50. Macam mana yang kata 50-50? Iaitulah keyakinannya dan juga keraguannya itu sama banyak. Yakin dengan tak yakin tu sama banyak, 50-50. Sebagai contoh, kalau orang tanya dia, ni aku nak tanya hang ni, Allah Ta'ala tu ada ke tak ada? Allah Ta'ala ni ada ke tak ada? Kemudian apa jawapan yang kata syak ni macam mana?
Jawapannya dia bagi tahu kata apa? Dia kata tak pastilah, ada ke tak ada pun tak tahu. Mana dia jawab tak pasti. Ada ke tak ada? Tak tahu, tak pastilah. Nak kata ada pun boleh, nak kata tak ada pun boleh juga. Jadi bila dia tak pasti sama ada ataupun tiada, maka jawapan itu adalah syak. Bila kata syak, makrifahnya itu dia ada syak, maka tak dikira sebagai makrifah, tak dikira sebagai mengenal Allah. Orang yang tidak sah makrifah itu tidak sah juga iman. Baik, itu jawapan yang syak. Kemudian zon pula. Apa maksud zon? Zon ni maksudnya keraguan juga. Tetapi keraguannya itu nak dibandingkan dengan keyakinan. Yakin itu 75%. Yakin itu 75%. Tetapi ada lagi 25% itu dia masih lagi ada keraguan. Keraguan tu masih ada lagi 25%. Sebagai contoh, jawapan orang yang zan. Kalau orang tanya dia, Allah Ta'ala itu ada ke tak ada? Apa jawapan zan? Dia kata, rasa-rasa macam ada. Dia kata, rasa-rasa macam ada. Ada tu betul dah. Dia kata ada tu betul dah. Kalau nak ikutkan, nak hampir-hampir betul ya, hampir-hampir yakin dah. Tapi dia masih lagi ada rasa-rasa. Rasa-rasa macam ada. Beza tak tadi dengan syak? Syak ni dia tak pasti antara dua. Sama ada ke tak ada, tak tahu. Tapi kalau kata zan, dia kata apa? Rasa-rasa macam ada. Bila kata rasa-rasa macam ada, adakah itu jawapan yang yakin? Belum lagi. Belum lagi. Masih lagi ada keraguan sikit. Itu jawapan orang yang zan. Maka bila dijawab sama ada rasa-rasa macam Tuhan tu ada, maka tak dikira juga sebagai i'tiqad jazim, pegangan yang putus. Bila tak dikira sebagai pegangan yang putus, maka tidak cukup syarat makrifah. Bila tidak cukup syarat makrifah, iaitu mengenal Allah, maka tidak sah iman dia. Maka bila mana tidak sah iman, maka apa lawan bagi iman? Iaitulah kufur. Kita bimbang takut jatuh kufur tanpa sedar, disebabkan keraguan kita pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan yang ketiga, keraguan yang ketiga iaitulah waham. Waham pun ragu-ragu juga. Tetapi keraguan yang kata waham ini, yang mana ragu-ragu dia itu lebih banyak daripada yakin, daripada hak betul itu. Yang yakin itu hanya sekadar 25%, dan lagi 75% tu tak yakin langsung. Lagi 75% tu tak yakin langsung. Sebagai contoh, kalau orang tanya dia, ni jawapan yang waham ni macam mana? Sebagai contoh, kalau orang tanya dia, Allah Ta'ala itu ada ke tak ada? Kemudian apa dia jawab? Dia jawab, rasa-rasa macam tak ada. Rasa-rasa macam tak ada. Bukan dia kata tak ada tu. Dia kata rasa-rasa macam tak ada. Tak ada tu naknya salah tu dah. Mana mungkin Allah Ta'ala itu tak ada? Tapi walaupun dia kata Tuhan itu tak ada, tapi ada juga rasa-rasa tu. Maknanya dia ada juga yakin sikit. Keyakinan sikit tu ada. Maka itu jawapan bagi mereka yang waham. Jadi bila kata jawapan yang seperti itu, adakah dikira sebagai i'tiqad yang jazim? Dikira sebagai pegangan yang putus? Tak juga. Tak dikira sebagai pegangan yang putus. Bila tak cukup syarat dia yang pertama, maka tidak sah juga makrifah. Bila mana tidak sah makrifah, maka tidak sah iman. Bila tidak sah iman, maka lawan bagi iman adalah kafir. Wal'iyazbillah min zalik. Kita bimbang takut apa? Kita rajin sembahyang, kita rajin puasa, kita rajin baca Al-Quran, tetapi
orang kata apa, mengenal kita akan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih lagi ada keraguan tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Sebab itulah seperti mana kisah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang mana menceritakan bahawasanya ada seorang lelaki yang mana kerjanya iaitulah mencuri kain kapan. Mencuri kain kapan waktu bila? Waktu ketika mana jenazah dikebumikan, dan waktu tengah malam dia akan korek balik liang dan dia akan apa? Dia akan curi kain kapan. Kemudian dia basuh, dia jual. Begitulah juga rutin harian kerja dosa yang dilakukannya itu, sampai berapa jenazah yang dicurikan kapan tu? Sampai 1000 jenazah. Sampai 1000 jenazah, yang mana bila mana jenazah dikebumikan, mai tengah malam dia akan korek liang pelan-pelan. Kemudian apa dia buat? Kemudian dia ambil, dia cuci, kemudian dia jual. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberi hidayah, memberi petunjuk kepada lelaki tersebut, dan akhirnya lelaki itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bertemu dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, menceritakan tentang kegiatannya selama ini. Kemudian dia pun beritahu, dia kata, wahai Tuan Guru, aku ada satu keraguan. Sepanjang pengalaman aku curi kain kapan tu, aku ada satu kemusykilan. Satu kemusykilan, dah lama dah aku nak tanya, tapi waktu tu mungkin tak insaf lagi. Kita ikut suka. Jadi bila dah bertaubat ni, dah insaf dah, maka waktu ni lah dia berasa nak bertanya tentang kemusykilan tersebut. Kemudian Imam Abu Yazid pun tanya, apakah kemusykilan engkau? Kemudian lelaki itu berkata apa? Lelaki itu dia kata, sepanjang aku mencuri kain kapan 1000 jenazah ini, aku melihat pada kepala mereka itu ataupun pada wajah mereka itu, semuanya membelakangkan kiblat. Semuanya membelakangkan kiblat. Tengok metang seorang ni, aku korek liang ni, tengok jenazah, kepala dia membelakangkan kiblat. Mai tengok kawan ni pula, kepala dia pun membelakangkan kiblat. Boleh dikata hampir keseluruhan jenazah. Adakah jenazah ni orang kafir? Tak. Jenazah umat Islam. Yang mana aku curi kain kapan jenazah semua ni, umat Islam ni, semuanya, bila kata majoritinya, semuanya kepala mereka itu membelakangkan kiblat. Dia kata hanya 2 saja. Sampai boleh kira. Dia kata aku kira hanya ada 2 saja yang mana wajahnya itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian maka Imam Abu Yazid Al-Bustami menyatakan bahawasanya itulah petanda, itulah petunjuk yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, bahawasanya petunjuk apa? Petunjuk bagi mereka yang ada di dalam hati mereka itu keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba tengok. Nak habaq kata betapa ramainya umat Islam yang mana walaupun mereka rajin sembahyang, rajin puasa dan sebagainya, tetapi di dalam hati masih lagi ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dalam hati ada keraguan, cuba tengok Allah Ta'ala nak tunjuk. Dalam 1000, hanya 2 saja jenazah yang mana Allah Ta'ala terima iman mereka, yang mana iman mereka itu tidak langsung dikotori dengan sebarang keraguan kepada Allah, yang mana yang lainnya semuanya ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana dengan kita? Cuba kita bermuhasabah diri. Sebab tu saya bila dengar kisah ini daripada Tuan Guru kami sendiri, iaitulah Tuan Guru Baba Khairul yang menceritakan tentang perkara ini. Bila dengar balik, ya Allah, rasa cekring bulu roma.
Cering bulu roma. Sebab apa? Sebab bimbang, adakah aku ni juga termasuk di kalangan mereka yang ragu-ragu dengan Allah? Nah, adakah aku ni termasuk juga di kalangan mereka yang mana termasuk di kalangan mereka yang ada juga rasa ragu-ragu dengan Tuhan? Mudah-mudahan kita tak termasuk. Sebab itulah pentingnya kita belajar mengenal akan sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk di kalangan mereka yang ada keraguan kepada Allah. Sebab apa? Sebab orang yang ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak sah mengenal mereka akan Allah. Tidak sah makrifah mereka. Bila mana tidak sah makrifah, maka tidak sahlah iman mereka. Bila tidak sah iman, bayangkan lawan bagi iman adalah kufur. Bila mana kufur, apa azab bagi orang yang kufur pada Allah? Iaitulah dihumbankan ke dalam api neraka selama-lamanya, tak keluar-keluar dah. Wal-iyazubillah. Sebab tu kita kena mengaji ilmu tauhid, mengaji mengenal sifat-sifat Allah. Sebab 20 ni kena bagi clear sungguh. Baik, kemudian habis dah kita bincang tentang syarat yang pertama. Syarat yang pertama makrifah, iaitulah i'tiqad jazim, pegangan yang putus, iaitulah yang tidak ada keraguan walau sedikit pun. Kemudian yang keduanya, syarat yang kedua, iaitulah segala apa yang kita pegang itu mesti bertepatan dengan yang sebenar. Keyakinan kita itu pula mestilah bertepatan dengan yang hak, bertepatan dengan yang sebenar. Bertepatan dengan yang sebenar ni macam mana? Sebagai contoh, kalau orang tanya dia, Allah Ta'ala itu ada ke tak ada? Apa yang dia jawab? Ya, aku yakin. Aku yakin tu maknanya dia dah ada dah syarat yang pertama, i'tiqad jazim. Aku yakin. Apa yang hang yakin? Aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Bila kata Allah Ta'ala itu ada, bertepatan tak dengan yang hak? Bertepatan tak dengan yang sebenar? Ya, bertepatan dengan yang sebenar. Tetapi bila mana dia kata aku yakin Allah Ta'ala itu tak ada, bila dia kata Allah Ta'ala itu tak ada, adakah bertepatan dengan yang sebenar? Tak, dia tak bertepatan dengan yang sebenar. Bila dia tak bertepatan dengan yang sebenar, maka tidak sah juga makrifah. Tak sah juga mengenal dia akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tidak sah makrifah, tidak sah iman. Sebagai contoh, kalau orang tanya dia, Allah Ta'ala itu ada tak muka? Allah Ta'ala itu ada tak tangan? Dia kata aku yakin Tuhan itu ada tangan. Bila kata Tuhan itu ada tangan, adakah tangan Allah bagi Allah Ta'ala itu bertepatan tak dengan yang sebenar? Tak bertepatan dengan yang sebenar, maka tidak sah juga makrifah. Tetapi bila mana dia kata aku yakin Allah Ta'ala itu bukannya ada tangan, dia tak boleh kita kata Allah Ta'ala itu ada tangan, tapi tangan yang layak bagi dia, itu salah. Itu kita akan bincang pada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ataupun dia kata aku yakin Allah Ta'ala itu ada muka, maka tidak sah makrifahnya. Sebab apa? Sebab muka pada zat Allah Ta'ala itu tidak tidak bertepatan dengan yang hak, tidak bertepatan dengan yang sebenar. Bila tak bertepatan dengan yang sebenar, maka tidak sah makrifah. Bila tidak sah makrifah, maka tidak sah juga iman. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga makrifah itu, iaitulah mesti disertakan dengan dalil. Mesti kena sertakan sekali dengan dalil. Apa dia dalil? Iaitulah bukti. Sebagai contoh, kalau orang tanya dia, Allah Ta'ala itu ada ke tak ada? Ya, aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Dah berapa syarat dah? Cukup 2. Yang pertama, aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Itu syarat yang kedua. Maknanya bertepatan dengan yang sebenar. Kemudian orang tanya dia pula, apa bukti dia? Apa bukti, apa dalil yang kata Allah Ta'ala itu ada? Apa dalil dia? Dia kata alam inilah dalilnya.
Kenapa lagi alam ni lah? Bila dia kata alam ini merupakan dalil kata adanya Allah, maka dia dah dikira sebagai cukup syarat yang ketiga, iaitulah mestilah disertakan dengan dalil. Maka sebab itulah bila kata nak disertakan dengan dalil ini, ya, ataupun kita kata mengetahui dalil itu, dia ada dua. Dia ada dua. Yang pertamanya mengetahui dalil secara ijmal, dan yang keduanya mengetahui dalil secara tafsil. Jadi mengetahui dalil secara ijmal, yakni secara umum. Apa maksud ijmal? Umum. Mengetahui dalil secara ijmal itu adalah fardu ain. Bila sebut kata fardu ain, maknanya wajib diketahui atas setiap mukallaf. Itu maksud kata fardu ain. Kalau kata mengetahui dalil secara tafsil, secara terperinci itu, yang itu fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Iaitu kalau orang lain dah tahu, kita tak payah. Senang ingat macam tu lah. Kalau orang lain dah ngaji dah, orang lain tahu, kita tak apa, tak payah, tak apalah. Tu yang kata fardu kifayah. Jadi fardu ain ni, mengetahui dalil secara ijmal itu, iaitulah fardu ain. Bila kata fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, macam mana yang kata mengetahui dalil secara umum, secara ijmal tu macam mana? Iaitu bila orang tanya dia, apa bukti yang kata Allah Ta'ala itu ada? Dia jawab apa? Dia jawab, alam ni lah. Alam ni lah bukti dia. Kemudian orang tanya dia pula, apa kaitan alam ini dengan adanya Allah? Hang kata tadi, bukti ataupun dalil kata adanya Allah, iaitulah alam ini. Tapi apa kaitannya? Apa kaitan alam ini dengan adanya Allah? Kemudian dia kata apa? Tak tahu itu, aku tak erti ya. Aku tak erti yang tu. Aku boleh cakap kata alam ni saja. Kalau nak cerita lebih, aku tak erti dah. Bila kata tak erti dah, maka waktu tu dah dikira dah sah dah iman dah, sah. Makrifah dia tu sah dah. Sebab apa? Sebab syarat yang kata makrifah ni, yang ketiganya mestilah disertakan dengan dalil. Yang kata dalil ni macam mana? Iaitulah dia mengetahui dalil itu hanya secara ijmal sahaja, secara umumnya sahaja. Macam mana yang kata secara umum? Iaitu dia kata alam ni saja. Aku tak erti nak kait macam mana alam ni dengan adanya Allah. Aku tak erti nak cerita. Tapi aku boleh beritahu alam inilah sebagai bukti kata adanya Allah. Itu yang kata mengetahui dalil secara ijmal. Itu kita kena tahu semua. Kemudian pula mengetahui dalil secara tafsil. Apa maksud tafsil? Secara terperinci, secara halusi. Yang tu hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maknanya kalau orang lain dalam satu qaryah tu, orang lain tu dah tahu dah, maka kita tu tak perlu. Walaupun tak perlu, walaupun tak perlu, tapi kita kena usaha jugalah, bagi reti juga. Sebab apa? Sebab nak mengukuhkan akidah kita. Nak bagi kukuh lagi akidah kita, kita kena mengetahui dalil itu secara tafsil, iaitulah secara terperinci. Contoh yang kata mengetahui dalil secara terperinci ni macam mana? Sebagai contoh, kalau orang tanya dia, Allah Ta'ala itu ada ke tak ada? Dia kata, aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Cukup dah dua syarat tadi, iaitu pegangan yang yakin. Dia kata apa? Aku yakin. Kemudian yang kedua, bertepatan dengan yang sebenar, iaitu ada. Dia kata Tuhan tu ada. Okey, betul tak? Kemudian orang tanya dia pula, apa bukti dia? Buktinya ialah alam ini. Maknanya dia dah mengetahui dalil dah. Cuma yang ni dia mengetahui dalil itu secara tafsil, iaitulah secara terperinci. Yang mana bila mana orang tanya apa kaitan alam ini dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa kaitannya? Kemudian dia pun beritahu, kalau kita lihatlah, kalau pada buku itu ada tulisan,
Dibagi contoh yang lain. Kalau kita tengok pada buku itu ada tulisan, maka tulisan pada buku itu adalah sebagai petunjuk adanya orang yang menulis di dalamnya. Itu dah tentu ada orang yang tulis dalam buku tersebut. Begitu juga kalau kita tengok tapak kaki pada tanah, maka sudah tentulah ada orang yang berjalan di atasnya. Begitulah juga bila kita tengok alam ini yang dah sedia ada dah. Kita tengok alam, tengok diri kita, dah ada dah, menunjukkan sudah tentu ada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalil menunjukkan kata Allah Ta'ala itu ada. Jadi bila dia boleh hurai macam tu, maknanya dia mengetahui dalil itu secara tafsil, secara terperinci. Dia boleh hurai benda tu. Bila dia boleh hurai, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik. Apa pula jadi? Apa yang akan jadi sekiranya dia tidak langsung mengetahui dalil? Langsung dia tak tahu dalil. Sebagai contoh, sebagai contoh, kalau orang tanya dia, Allah Ta'ala itu ada ke tak ada? Dia kata, aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Aku yakin semua Tuhan itu ada. Kemudian orang tanya dia pula, apa bukti dia? Apa bukti yang kata Tuhan tu ada? Kemudian apa dia jawab? Dia jawab, tak tahu bukti dia, tapi pak aku kata macam tu lah. Pak aku kata ada, ada. Dia tak boleh nak bagi tahu dalil. Bila dia tak reti nak bagi tahu dalil, bukti, bukti kata Tuhan tu ada, hanya dia menyandarkan keyakinan dia itu, i'tiqadnya itu hanya pada bapaknya yang cerita kat dia saja, maka dia dikira sebagai muqallid. Dia dikira sebagai muqallid. Apa maksud muqallid? Iaitulah orang yang bertaklid. Apa maksud taklid? Apa maksud taklid? Taklid ni maksud dia hanya menyandarkan keyakinannya itu hanya pada apa? Pada cakapan orang lain sahaja. Bukan berdasarkan dengan keyakinan dia tu, bukan berdasarkan dengan bukti tu tak. Hanya dia ambil cakap orang saja, tapi dia yakin. Itu yang dikatakan sebagai taklid. Jadi orang yang bertaklid ni, sebab itu dia ada khilaf. Dia ada khilaf hukum pada menentukan apakah hukum bagi mereka yang bertaklid. Adakah dia dikira sebagai fasik? Adakah dia dikira sebagai kafir? Maka sebab itulah ada setengah ulama yang menyatakan bahawasanya hukum orang yang bertaklid itu adalah kafir. Orang yang bertaklid itu adalah kafir. Sebab apa? Sebab hang ada akal tapi hang tak mau fikir. Hang hanya menyandarkan pada orang lain, maka dikira sebagai kafir. Kalau ikut pada yang pendapat ni terlalu, orang kata apa, kerah jugalah. Kerah juga. Tetapi walaupun begitu, pendapat yang kuat yang menyatakan hukum orang yang bertaklid ini, iaitulah apa dia? Iaitulah dia dikira sebagai sah iman mereka. Sah iman mereka tetapi berdosa. Sah iman tetapi berdosa sekiranya apa? Sekiranya dia ada akal dan dia mampu fikir tentang bukti. Bukti kata Tuhan tu ada, dia mampu fikir. Tapi saja dia tak mau fikir. Bila dia ada akal, dia mampu nak fikir, tapi dia saja tak mau fikir, dia hanya menyandarkan kepada pak dia saja ke, tok wan dia saja ke. Orang tanya dia, Allah Ta'ala itu ada ke tak ada? Aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Apa bukti dia? Aku tak tahu bukti dia, tapi pak aku kata macam itulah. Padahal dia mampu tak fikir? Dia mampu, tapi saja sah dah iman dia, dia dikira sebagai sah imannya tetapi berdosa. Dikira sebagai berdosa. Tetapi sekiranya dia bertaklid,
kiranya dia bertaklid padahal akal dia tak mampu nak fikir. Akal dia tak mampu nak fikir. Sebagai contoh, orang yang lembam, yang mana dia tak boleh nak fikir lebih, tapi dia hanya menyandarkan kepada cakapan orang. Orang tanya dia, Allah Ta'ala itu ada ke tak ada? Ya, Allah Ta'ala itu ada. Apa bukti dia? Tak tahu, tak boleh nak fikir lah apa bukti dia. Tapi Tuhan tu ada, aku yakinlah Tuhan tu ada. Sebab apa? Sebab dia tak mampu fikir. Bila dia tak mampu fikir, maka iman dia sah ke tak? Sah. Adakah dia dikira sebagai berdosa? Tak, tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu adalah hukum bagi mereka yang bertaklid. Jadi secara kesimpulannya, bila sebut kata ma'rifah, bila sebut kata ma'rifah, iaitulah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mesti kena ada 3 syarat utama. Yang pertamanya i'tiqad jazim, pegangan yang putus, yang yakin, patih-patih, yang tidak ada keraguan. Yang keduanya mestilah bertepatan dengan yang sebenar. Dan yang ketiganya mestilah disertakan dengan dalil. Dan sekurang-kurang dalil itu iaitulah dalil yang diketahui secara ijmal, secara umum sahaja. Okey, selesai dah tentang makrifah. Boleh faham ke noh? Insya-Allah. Baik, yang seterusnya kita nak masuk pula pada tajuk yang seterusnya, iaitulah permulaan kewajipan ke atas setiap mukallaf. Apakah permulaan kewajipan ke atas setiap mukallaf? Apa dia? Setiap perkara yang wajib yang kita kena lakukan, sebagai contoh solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya, segala perkara yang wajib kita kena lakukan. Tetapi apakah permulaan kewajipan? Hak mula-mula sekali, ataupun yang paling utama sekali, kewajipan yang paling utama yang kita kena buat, apa dia? Iaitulah kita kena mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata mengenal Allah Ta'ala itu macam mana? Iaitulah dia ada 2. Yang pertamanya secara ijmal, secara umum. Dan yang keduanya secara tafsil, iaitulah secara terperinci. Secara umumnya macam mana? Iaitulah kita meyakini, itu permulaan kewajipan atas setiap mukallaf. Iaitulah apa dia? Secara umumnya kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang amat banyak, ataupun yang tak terhingga banyaknya. Dan kita menafikan segala sifat yang berlawanan baginya itu juga tak terhingga banyaknya. Itu secara umumnya. Secara umum ataupun secara ijmalnya, pada permulaan kewajipan ke atas setiap mukallaf, iaitulah kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti apa? Mesti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan tu banyak ke sikit? Sifat Tuhan tu amat banyak, tak terhingga banyaknya. Mana dia yang kata amat banyak tu? Cuba cerita satu-satu tengok. Mana aku nak tahu? Aku tak boleh cerita. Sebab banyak sangat. Bila tak boleh cerita banyak sangat, cuma bagi tahu banyak saja, itu dah dikira secara ijmal. Itu yang kata secara ijmal tu. Maknanya dia tak boleh nak hurai satu-satu tu, tak boleh nak hurai. Tak boleh nak cerita satu-satu yang kata sifat kesempurnaan Tuhan yang amat banyak tu, tak boleh hurai satu-satu. Nak sebut satu-satu tak tahu. Tu yang kata secara ijmal. Dia boleh bagi tahu banyak aja. Sifat kesempurnaan Tuhan tu banyak, tak terhingga. Baik. Sebab tu kita sebut sifat kesempurnaan, ataupun di dalam bahasa Arabnya sifat kamalat. Apa maksud kamalat? Iaitulah kesempurnaan. Pasal apa kita kata sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana sifat Allah Ta'ala itu tidak ada satu pun kekurangan. Itu kata keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahlah sifat Tuhan itu tak terhingga banyaknya,
Bahkan pula setiap satu sifat Tuhan itu semuanya kamal, semuanya sempurna, tak ada satu kurang. Kita ni, sifat yang ada pada diri kita ni, adakah sempurna ataupun tidak? Nah, adakah sempurna ataupun tidak? Tak. Sifat kita ni tak ada sifat yang sempurna. Aku sempurna apa? Aku boleh melihat, aku boleh mendengar, aku boleh berkata-kata. Sempurna apa? Tak sempurna lagi. Sebab apa? Sebab walaupun kita boleh melihat, walaupun kita boleh melihat, tetapi kita memerlukan kepada cahaya. Kita perlu pada cahaya. Sebab apa? Sebab kalau tak ada cahaya, tak ada cahaya, gelap semua, adakah kita boleh melihat benda yang ada di depan kita? Kita tak boleh melihat benda yang ada di depan kita. Maka menunjukkan walaupun kita boleh melihat, tetapi ada kekurangan. Bahkan pula kita hanya melihat hanya pada perkara yang dekat. Kalau benda yang jauh, benda yang terlindung, boleh nampak dah, kita tak boleh tengok juga, tak boleh lihat juga. Itu menunjukkan kekurangan sifat pada diri kita. Tetapi sifat melihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun yang kurang. Bahkan Allah Ta'ala boleh melihat sama ada terang ataupun gelap, sama ada jauh ataupun dekat, sama ada secara tersembunyi ataupun secara terangnya. Tetap Tuhan tu boleh melihat sama sekali. Itu yang baru kata kesempurnaan, sifat kesempurnaan Allah. Bayangkan kalau kata yang tu pun dah sempurna, ini kan pula segala sifat-sifat Allah yang lain juga semuanya adalah sempurna. Jadi bila kata semuanya adalah sempurna, maka sebab itulah secara ijmalnya, secara umumnya kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang amat banyak, yang tak terhingga hitungnya. Baik. Kemudian yang keduanya secara tafsil. Tadi secara umum, secara ijmal. Yang keduanya secara tafsil. Jadi bila kata secara tafsil, iaitulah secara terperincinya, secara halusinya, iaitulah apa dia? Kewajipan kita, iaitulah kita mengetahui serta meyakini secara terperinci akan apa? 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kita mengetahui akan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Mana dia 20 sifat itu? Iaitulah yang pertamanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan juga kaunuhu mutakalliman. Jadi ada berapa? 20 sifat. Maknanya kita kena ketahui satu persatu. Itu yang kata secara tafsil, itu yang kata secara terperinci. Kewajipan yang kita kena buat, permulaan kewajipan yang kita kena buat, iaitulah secara terperincinya kita mengetahui akan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang ni pada pandangan ataupun pada qaul yang masyhur. Pada qaul yang masyhur ataupun pada pandangan yang masyhur. Kenapa kata masyhur? Sebab kebanyakan para alim ulama menggunakan pendapat wajib kita kena kenal 20 sifat yang wajib bagi Allah. Namun walaupun pendapat yang masyhur bukanlah pendapat yang kuat, bukanlah pendapat yang muktamad. Yang mana pendapat yang muktamad, iaitulah yang mana ulama berpendapat bahawasanya wajib atas setiap mukallaf itu mengetahui secara tafsilnya, iaitulah berapa sifat? 13 sifat. 13 sifat. Ini pendapat yang muktamad, iaitulah pendapat Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Yang mana pendapat yang masyhur ini, pendapat yang masyhur, iaitulah yang kata 20 sifat itu,
Iaitulah pendapat Al-Imam Abu Mansur Maturidi rahimahullahu ta'ala. Pasal apa kita kata pendapat yang kata 20 sifat ni pendapat yang masyhur? Sebab kebanyakannya pakai 20 sifat. Sebab tu kita mengaji sifat 20. Nah, kalau orang tanya hampir mengaji apa? Aku mengaji sifat 20. Orang tahu dah kata sifat 20 ni apa dia. Tapi kalau orang tanya hampir mengaji apa? Mengaji sifat 13. Sifat 13 ni mana pula? Jadi orang tak apa nak kenal lagi. Jadi tak apa nak masyhur. Walaupun tak apa nak masyhur, namun pendapatnya adalah pendapat yang muktamad. Jadi pasal apa yang kata pakai 13 ni? Pasal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tak bilangkan sekali, iaitulah sifat maknawiyah, yang mana start daripada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampailah kaunuhu mutakalliman, tak dimasukkan di dalam bilangan. Pasal apa tak dimasukkan di dalam bilangan? Yang tu insya-Allah kita akan hurai pada kita tajuk kita, iaitulah tentang sifat maknawiyah. Baru kita akan bahas pasal apa yang Imam Abu Hasan Asy'ari tak kira sekali. Baik. Jadi itu di antara permulaan kewajipan ke atas setiap mukallaf yang kita kena tahu. Jadi secara kesimpulannya, apakah permulaan kewajipan? Bila kita kata kewajipan ni banyak, iaitulah solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, banyak kewajipan yang kita kena lakukan. Namun permulaannya, iaitulah kita yang mana permulaannya kita kena yakin, kita kena mengetahui serta yakin di dalam hati itu. Pertama sekali secara umumnya, iaitulah Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang amat banyak. Kemudian yang keduanya secara tafsirnya, iaitulah kita wajib, kita kena mengetahui akan 20 sifat yang wajib bagi Allah, start daripada wujud sampailah kaunuhu mutakalliman. Baik. Kemudian kita akan masuk pula pada tajuk yang seterusnya, iaitulah tentang pembahagian sifat. Tentang pembahagian sifat. Baik. Jadi bila mana kita wajib ketahui secara tafsilnya 20 sifat yang wajib bagi Allah, iaitu start daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman, maka dalam 20 sifat itu ulama tauhid membahagikan kepada 4 bahagi. Membahagikan 20 sifat itu kepada 4 bahagian. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya iaitulah sifat nafsiyah. Pembahagian yang pertama iaitulah sifat nafsiyah. Dan yang kedua, pembahagian yang kedua iaitulah salbiyah. Dan yang ketiga iaitulah ma'ani. Dan yang keempat iaitulah ma'nawiyah. Tu 4 pembahagian yang ulama bahagi. Dalam 20 sifat yang wajib kita kena ketahui itu, ulama bahagi kepada 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiganya sifat ma'ani, dan yang keempatnya sifat maknawiyah. Jadi ada berapa sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah ada berapa? Ada 1, iaitulah wujud. Apa dia wujud? Sekali kita bincang. Yang kedua sifat salbiyah. Ada berapa sifat salbiyah? Ada 5 sifat salbiyah. Yang pertamanya qidam, yang keduanya baqa, yang ketiganya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang keempatnya qiyamuhu ta'ala binafsih, dan yang kelimanya wahdaniyah. Itu 5 sifat ni dinamakan sifat salbiyah. Pasal apa nama salbiyah? Sekali kita hurai. Baik. Yang ketiganya sifat ma'ani. Ada berapa sifat ma'ani? Ada 7. Ada 7 sifat ma'ani. Yang pertamanya qudrah. Yang keduanya iradah. Yang ketiganya ilmun. Yang keempatnya hayat. Yang kelimanya sama'. Yang keenamnya basar. Dan yang ketujuhnya kalam.
Yang mana ketujuh-tujuh sifat ini dia termasuk di dalam pembahagian sifat yang ketiga, iaitulah sifat ma'ani. Dan yang keempat, pembahagian yang keempat, iaitulah sifat ma'nawiyah. Mana dia sifat ma'nawiyah? Dia ada 7 juga. Iaitu yang pertamanya kaunuhu qadiran, yang keduanya kaunuhu muridan, yang ketiganya kaunuhu aliman, yang keempatnya kaunuhu hayyan, yang kelimanya kaunuhu sami'an, yang keenam kaunuhu basiran, dan yang ketujuh kaunuhu mutakalliman. Jadi kalau kita nak senang ingat berapa bilangan-bilangan dia, ingat apa? 1, 5, 7, 7. Dia. 1 tu apa dia? Sifat nafsiyah ada 1, wujud. 5 tu apa dia? Sifat salbiyah, qidam sampai wahdaniyah. 7 tu apa dia? Sifat ma'ani, iaitulah start daripada qudrah sampai kalam. Makna 7 lagi apa dia? Iaitulah sifat ma'nawiyah, start daripada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Ingat apa dia? 1, 5, 7, 7. Yang buat nombor ekor sudah. Ni bukan nombor ekor. Ni 1, 5, 7, 7 ni sebagai formula kita nak ingat ada berapa pembahagian di dalam sifat-sifat maknawi, dalam pembahagian keempat-empat pembahagian sifat tersebut. Baik, kemudian barulah kita nak masuk pula, nak mengenal, nak bahas tentang pembahagian yang pertama, iaitulah sifat nafsiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah ini? Pembahagian yang pertama ni, pasal apa dinamakan sebagai nafsiyah? Yang tu insya-Allah pada pada daurah kita yang akan datang, pada siri yang akan datang. Sebab apa? Sebab kita dah sampai stesen dia, cukup elok dah. Cukup elok dah. Kita berhenti tentang pembahagian yang pertama, iaitulah tentang apakah yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah dan kenapa sifat wujud itu termasuk di dalam sifat nafsiyah. Itu kita nak kena tahu juga. Ulama bahagi ni bukan saja-saja bahagi, mesti dia ada perbahasan dia, mesti dia ada huraian dia. Jadi bila kita nak tahu huraian dia, insya-Allah kita akan sambung pula daurah kita ini pada siri yang akan datang. Itu bila? Iaitulah pada hari pada hari Isnin, insya-Allah. Pada hari Isnin. Jadi esok tak ada. Pada hari Isnin kita akan buat pula daurah untuk siri yang kelima, nak menceritakan tentang pembahagian sifat yang pertama, iaitulah sifat nafsiyah. Jadi kalau nak kita ni nak bagi kemah lagi, sebab tu saya guna buku saya ni, iaitulah Simpulan Iman ni, sebagai nota ringkas lah, nota ringkas saya, bahkan untuk yang mengaji dengan saya di masjid. Tapi lah ni tak ada payah nak pergi masjid dah lah, disebabkan COVID-19 ni. Jadi inilah saya gunakan buku ringkas ni. Kemudian saya ada buat satu buku, iaitulah tentang soal jawab. Sebab tu dalam pembahasan sifat 20 ni payah nak cari buku yang soal jawab. Sebab itulah saya wujudkan juga, saya tulis juga buku tentang soal jawab perbahasan sifat 20. Yang mana yang saya ambil segala huraian-huraian itu, perbahasan itu daripada kitab-kitab turas juga. Daripada kitab turas juga, cuma saya permudahkan dia. Saya permudahkan dia sebab apa? Sebab kita ni, masyarakat umat Islam ni, tak semuanya memang dah alim dah, saya alim dah tu dah. Sebab itulah sebagai orang yang baru mula nak mendalami ilmu tauhid, sebab itulah saya tulis juga buku tentang soal jawab sifat 20 yang saya tulis, saya buku tajuk dengan nama pesan ayah. Sebab apa saya buat pesan ayah? Sebab soal jawab ni dia berkaitan, soal jawab ni berkaitan atau kita kata perbualan di antara seorang ayah dan juga anaknya. Jadi anak tu tanya, jadi bapak tu jawab. Saya buat dalam bentuk dialog. Sebab apa? Sebab bila buat dalam bentuk dialog ni rasa macam lebih mudah, seolah-olah macam kita sendiri tanya pak kita, macam tu lah.
Kadang-kadang kita tak tahu apa kita nak tanya dalam ilmu tauhid ni. Jadi saya buat lebih kurang dalam 192 soal jawab berkaitan dengan sifat 20. Start daripada awal sekali mabadi ilmu tauhid. Hak mana saya duk bentang pada tuan-tuan ni, yang saya duk buat daurah pada tuan-tuan ni, semua saya masukkan huraiannya dalam buku ni. Dalam buku ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bila mana hasil penulisan saya ni taklah entah mana pun, tapi dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi masyarakat boleh kenal akan sifat-sifat Allah Taala ni. Bukanlah susah pun, hakikatnya mudah aja kita nak kenal sifat-sifat Allah, tapi jangan ambil mudah. Walaupun kata nak kenal sifat Allah Taala ni mudah, tetapi jangan ambil mudah sampai tak mau mengaji langsung, tak mau kenal langsung. Sebab apa? Sebab kita bimbang. Orang yang tak mengenal Allah, maka tidak sah iman seperti mana kita belajar tentang makrifah sebentar tadi. Jadi insya-Allah setakat itu dulu. Kita akan sambung daurah kita pada hari Isnin ini insya-Allah pada jam 9.05 malam. Jadi mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita, Allah Taala permudahkan urusan kita. Jadi kita akan sambung kuliah ni sehinggalah ke akhirnya insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.